habis. Esok dikatakan, dijangkakan bahawa ramai ahli pakatan amanah seluruh negara akan membuat satu laporan polis terhadap Hadi Awang disebabkan oleh fitnah yang beliau sampaikan dalam negara, disebabkan fitnah yang beliau sampaikan dalam negara, dalam ucapan beliau tempoh hari. Maka satu laporan polis akan dibuat terhadap beliau esok hari 3 hari bulan di seluruh negara. Dan kita dengar sikit apa yang beliau ucapkan. Harapan menang pilihan raya. Tiba-tiba Pakatan Harapan menunjukkan rasa tipu membaiki labu. Tak boleh selesaikan masalah. Kau pun nak rungkai perlembagaan. Cabut Islam, cabut istimewa orang Melayu, cabut macam-macam, nak rungkai. Ini asas yang penting dalam perlembagaan, nak dirongkainya. Berani cabut. Ini Islam dan macam-macam. Okay. Ayat yang digunakan di dalam ucapan tersebut tadi, dia kata zaman Pakatan Harapan dia umpama tikus membaiki labu, dia kata. Dia kata pada masa itulah. Dan Pakatan Harapan pada masa itu, DAP Amanah, PKR, terutamanya DAP Amanah lah. DAP PKR lah. DAP lah dia nak sebut ni sebenarnya. Cuba untuk merungkai hak keistimewaan orang Melayu, merungkai hak keistimewaan Islam. Now, apa maksud perkataan merungkai tu, tuan-tuan? Dan siapa yang Hadi maksudkan sebagai cuba untuk merungkaikan? Now, tuduhan itu adalah tuduhan berbentuk hasutan. Kerana apa-apa sahaja tuduhan yang cuba untuk memecah belahkan perkauman adalah tuduhan berbentuk hasutan. Sebab itu siapa-siapa yang komen berbentuk perkauman, kalau kita tahu dia punya apa orang kata siapa dia boleh kena ambil tindakan. Sebab saya pernah kena panggil polis tentang komen orang dekat bawah saya punya posting, ada orang komen dekat bawah. So saya dipanggil oleh polis, dia tanya siapa orang ni is. Saya kata saya tak tahu, saya tak baca komen, saya kata. Okeylah. Kan, sebab dia nak tahu siapa yang buat komen tu. Sebab komen itu menghina bangsa lain, agama lain. Poinnya tuan-tuan, dia kata merungkaikan. Maksudnya dia tuduh Pakatan Harapan sekarang ini masa zaman memerintah nak memansuhkan keistimewaan Melayu, nak memansuhkan keistimewaan orang Islam. Now, kalau Hadi berani, saya cabar Hadi sebut siapa orang itu, supaya senang kita saman. Kalau setakat sebut Pakatan Harapan, ramai. Siapa yang dikatakan? Itu yang pertama. Kedua, ini jelas Hadi ini tak faham undang-undang. Jelas Hadi tidak faham undang-undang. Apabila sesuatu itu menyentuh mengenai perlembagaan, dia perlu dibawa ke Parlimen, perlu mendapat persetujuan 2/3. Baru-baru ini kita nak ubah RUU Lompat Parti, kita perlu persetujuan 2/3. 148 orang perlu bersetuju minimum menyokong sebarang pindaan di dalam perlembagaan. And even pun pindahan itu berjaya diwujudkan, kena melalui satu lagi proses, iaitu Agong, yang di-Pertuan Agong. Yang mana yang di-Pertuan Agong pasti tidak akan bersetuju dengan keadaan ini. Selepas itu, bila dia menyentuh tentang agama, dia kena melalui Majlis Raja-Raja. Dia ada jadual ke-9 bila menyentuh tentang agama, menyentuh Majlis Raja-Raja. Ke semua TYT dan juga ke semua Sultan kena bersetuju untuk pemansuhan tersebut, baru boleh terlaksana. Ini modal, betul lah. Saya ada orang komen tadi modal pilihan raya. Betul lah, modal pilihan raya ni. Dia orang masa nak tuan-tuan nak tahu dekatnya pilihan raya ni mudah je. Bila PAS dan UMNO mula bermain bangsa, mula bermain agama. Kalau UMNO dia bermain bangsa, kalau PAS dia bermain agama. Oh, kalau kita ni bawa ni Himpunan Maruah Melayu, whatever lah you call it. Kalau kita tidak memerintah, maka habislah Melayu kita, maka terancamlah Islam kita, tuan-tuan. LTLT tu, LTAT, Lembaga Tabung Lembaga Tabung Angkatan Tentera itu majoriti orang Islam, orang Melayu, tuan-tuan, majoriti. Yang ada pencen dalam itu majoriti. Apa jadi dengan 1MDB, tuan-tuan? 1MDB tabung haji, saya tak cerita tabung haji lagi. 2017 bagaimana satu independent report telah mengatakan bahawa sebenarnya kerajaan cuba menutup apa yang berlaku dalam tabung haji yang sebenarnya pada waktu itu telah mengalami defisit, di mana liability hutang melebihi aset sebanyak 4 bilion. Telah ditutup dengan cara apa? Dia jual stok, dia jual share
share itu lepas dia dijual, ada syarikat beli, lepas habis audit tabung haji beli balik. Ada yang kata, tapi Pakatan Harapan telah menjual aset-aset tabung haji. Soalan kita, kenapa dia jual aset tabung haji dan kepada siapa? Kenapa dia jual aset tabung haji dan kepada siapa? Kalau siapa yang mempersoalkan benda ini, maksudnya dia tak tahu bisnes. Untuk pada masa itu mengikut Tabung Haji Act, Akta Tabung Haji, untuk tabung haji nak declare dividen, aset mesti melebihi daripada liability. Tak tahu? Tak tahu kan? Tak tahu kan? Sekarang dah tahu. Sebab itu bercakap tapi Akta Tabung Haji pun tak tahu wujud. Section 23 saya tengok tadi, saya baca tadi. Section 23. Alamak, saya dah delete. Akta Tabung Haji menyentuh mengenai sebarang pembahagian dividen itu perlulah melihat dahulu dua perkara. Pertama, aset melebihi liability. Kedua, reserve fund. Pada masa itu liability melebihi aset. So pada tahun itu Pakatan Harapan nak bagi duit macam mana? Liability banyak, hutang banyak. Banyak aset yang dibeli itu adalah hutang yang tak bagi pulangan kepada tabung haji, tapi dibeli. Ada aset yang ada tetapi sebenarnya tak memberi pulangan kepada tabung haji. Jadi tabung haji kena buat keputusan jual aset-aset yang tak memberi pulangan untuk dapatkan balik. Kurangkan liability, tingkatkan aset supaya boleh bagi dividen. Untuk siapa? Untuk depositors. Tetapi ini yang ditentang oleh PAS dan juga UMNO. Oh, kononnya dia telah menjual aset-aset tabung haji. Aset-aset yang tidak mendatangkan keuntungan dan menambahkan hutang. Jadi bila kita terbalikkan aset lebih daripada liability, itu yang kita boleh bagi pada waktu itu deposit kepada tabung haji, kepada depositor tabung haji, orang yang menyimpan di dalam tabung haji. Kalau tak tahun itu memang kita tak boleh bagi. Itu kehendak undang-undang. Bukannya kehendak kita kata bagi je lah tak ada. Tak, itu undang-undang. Dia ada undang-undangnya dekat situ, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak berjaya, Akta Tabung Haji, tuan-tuan google lah sendiri dekat dalam tabung haji, tabunghaji.gov.my, Akta Tabung Haji, download Tabung Haji Act, Tabung Haji Act 1995. Dalam perkara tersebut dalam section 22, section 22, distribution of profit, pembahagian keuntungan. Dalam section 22 dengan jelas menyebut bahawa sekiranya nak membahagi keuntungan, antara lain lembaga tabung haji shall also determine the manner, amount and time for crediting such distributed profit. No distribution profit shall be declared unless the tabung has first established a reserve fund, and no distributable profit shall be declared in any year unless at the end of the year the asset of the fund were not less than the aggregate liabilities of the fund, amounts due to depositors being calculated as if immediate payable. Apa maksudnya yang itulah pentingnya English education. Kan? Pentingnya English education. Bak kata usuk Wilca kan? Usuk Wilca kita tak jumpa, tak sempat jumpa usuk Wilca dekat Kongres PKR itu kan. Itulah pentingnya English education. Kalau tak reti, belajar. Takkan semua aku nak pergi suap kan? Lepas tu dah belajar, barulah kita nak berdebat senang. Ini baca pun tak tahu, akta pun tak pernah wujud, English pun tak faham, account pun tak tahu baca. Lepas tu puas hati dengan 1MDB. Now tiba-tiba kata, oh ini semua Pakatan Harapan nak menjual agama. Lepas tu percaya apa yang Tok Guru tu kata, so-called Tok Guru tu lah. Tapi Tok Guru tu sendiri lupa ke haram hukum dia makan duit? Kita tak pergi, tuan-tuan. Dia antara orang yang paling low turn out dekat parlimen. Dia jangan tak tahu, orang yang paling rendah turun dekat parlimen, pergi dekat parlimen dia lah. Kan? Yang turun maksudnya hadir di parlimen lah. Orang yang paling tak ramai hadir di parlimen itulah dia, Hadi Awang. Nak tanya Hadi Awang ni lah, dia faham ke tidak apa maksud, apa hukum makan duit dalam keadaan itu. Kita kata engkau tak hadir atas alasan apa? Atas alasan apa? Kalau saya tunjuk tuan-tuan ya, berapa jumlah dia hadir, menyedihkan. Antara yang paling banyak hadir, antaranya paling tinggi lah,
Dalam parlimen adalah Anwar Ibrahim. Kalau kita tengok antara yang tinggi Mat Sabu, antara yang tinggi lah. Kalau kita tengok yang ramai lah yang hadir dalam parlimen, itu antara yang ramai hadir dalam parlimen. Tapi yang paling tak ramai hadir dalam parlimen, kalau kita tengok, saya tunjukkan kat sini, saya bacakan lah. Antara yang paling ramai, paling rajin pergi parlimen, Anthony Locke 71 daripada 71, maksudnya dia hadir semualah. Wilfred Madius Tangau PH APCO 71 juga. Syed Saddiq 70, daripada 71 sidang tu 70 dia hadir. Daripada 71 Mat Sabu hadir 69. Anwar Ibrahim daripada 71 itu dia hadir apa dah, saya tak boleh baca sini, tapi dia hadir paling banyak. Muhyiddin Yassin, lepas tu Anthony Joseph Kurup, itu daripada BN PBRS. Yang paling sikit Muhyiddin Yassin 17 daripada 71. Muhammad Syafi'i Abdal 20 je. Hadi Awang 21. Masih Kujat 26. Saya dengar masih ada masalah kesihatan lah, tak apalah. Mahathir Mohamad dan Saravanan daripada MIC, antara yang sekarang ini menghadapi masalah. Tuan-tuan aduh, habis apa guna pergi parlimen? Nak pergi parlimen kalau sekiranya tu pun tak boleh nak datang. Aduh, itulah. Itu yang masalah sekarang ni dihadapi oleh negara kita. Lepas tu rakyat pun mula rasa bosan lah dengan politik-politik yang berlaku dalam negara kita. Tapi dalam masa sama, tuan-tuan, kalau kita rasa bosan dengan apa yang berlaku, kita tak nak terlibat, akhirnya yang rosak kita, hanya masalah kita, yang menghadapi masalah kita, kan? Itu yang sekarang ini yang sekarang ini dihadapi oleh negara kita sekarang ini. Bila duit hilang berbilion, bertrilion, tuan-tuan, hutang sekarang ni mencapai trillion of dollars, ringgit. Mata wang kita jatuh ke tahap yang paling teruk, kan? Jatuh ke tahap yang paling teruk. And yet, apa yang berlaku dalam negara kita? Ramai lagi yang kata dia apa, UMNO di hati. Letaklah di hati, tuan-tuan. Bagi saya Allah SWT di hati, kan? Bukan UMNO, bukan PKR, bukan itu semua di hati, kan? Itulah dia.